falsafah, politik dan sebagainya. Saya ada membeli beberapa buku itu, tapi itu sekadar sebagai simpanan sebab saya mungkin akan membuat rujukan pada buku-buku itu di masa akan datang nanti. Tapi kalau anda tanya saya sama ada saya membaca atau tidak koleksi buku-buku bukan fiksyen yang ada dekat pustakaan peribadi rumah saya, jawapan saya ialah tidak. Sebab saya lebih banyak menghabiskan masa untuk membaca karya-karya fiksyen dan juga manga Jepun dan juga manhwa Korea. Sebab itu ialah perkara-perkara yang memberi kegembiraan dan kepuasan dalam hidup saya. Okey, Uh, boleh? saudara Iman, boleh saya Ya. tanya kenapa tidak membaca buku-buku non-fiction baru-baru ni? Sorry, kenapa tidak membaca buku-buku non-fiction? Sebab tak best? Itu je. Sebab kerja atau Tak, sebab memang saya tak menjumpai sebarang keseronokan dalam membaca karya-karya bukan fiksyen seperti mana saya seronok, saya puas dan saya rasa hidup apabila saya baca karya-karya bukan karya-karya fiksyen. Sebab kita tahu fiksyen ni ialah cerita. Dua benda yang saya gemar di atas dunia ni ada dua. Satu ialah bahasa, yang kedua ialah cerita. Jadi bahasa memang saya ada, sekarang saya tengah dalam perjalanan untuk mempelajari bahasa keenam saya, iaitu bahasa Mandarin. Dan ada 5 lagi bahasa yang saya ada yang saya dah fasih, ada juga yang saya masih lagi dalam proses untuk bertatih-tatih untuk memfasihkan diri. Yang kedua ialah cerita. Saya memang sangat menghargai cerita. Dan sebab itu juga kalau di Facebook, kalau contoh ada orang hantar friend request, saya akan tengok dulu dia punya wall sama ada dia lebih banyak berkongsi tentang berkongsi page-page berita-berita ataupun apa-apa meme ke daripada page lain ataupun dia banyak menulis. Saya tak peduli dan saya tak kisah kalau anda seorang doktor ke, anda seorang peguam ke ataupun anda seorang pelajar sekolah sekalipun, asalkan kalau anda rajin menulis tentang kehidupan seharian anda, bercerita tentang cerita hidup anda di Facebook, saya akan terima, saya akan accept saja request. Berbanding kalau orang yang sekadar berkongsi sebagainya. Jadi itu saya tekankan kenapa saya suka membaca fiksyen adalah kerana saya sukakan cerita dan saya tak jumpa cerita dalam karya-karya bukan fiksyen. Itu saja alasan saya. Alright, faham. Ya, tidak bersalah pun sebab ada je orang yang salahkan pembaca fiksyen, pembaca dunia bukan fiksyen. So bukan permasalahan kita pada hari ini. So soalan saya seterusnya bro, sebenarnya PKP ni ada kalau dari ilmiah pun boleh, kalau dari pengalaman sendiri pun ada. Okay, PKP ni dia macam sedikit membebankan dan satu lagi dia punya psikologi kita rasa macam helpless, lifeless. Ada orang yang jadi tiada tujuan hidup atau tiada mood untuk membaca. So macam mana bro mengatasinya atau kalau tidak mengalaminya, macam mana bro nak menasihati orang lain yang mengalami masalah ni? Saya simpati dan empati kepada rakan-rakan yang mungkin menghadapi masalah atau isu kehidupan yang saya tak hadapi. Situasi kita berbeza, weightage dunia juga berbeza, tapi apa yang saya boleh sarankan ialah cari buku-buku motivasi, buku-buku yang memberi harapan, buku-buku yang memberi jalur cahaya kepada kegelapan yang sedang melingkari hidup anda. Contohnya kalau buku fiksyen saya boleh cadangkan buku yang gembira-gembira, yang muluk-muluk, yang happy-happy. Boleh cari buku cerita kanak-kanak The Little Prince daripada penulis Perancis. Saya lupa apa nama dia dan sebutan Perancis pun susah. Tapi boleh baca buku The Little Prince. Anda juga boleh baca manga-manga yang happy-happy. Pendek kata, carilah buku-buku yang tidak membawa atau menjurus anda kepada perkara-perkara negatif seperti buku yang bercerita tentang kesedihan hidup ataupun kepayahan hidup ataupun tentang watak pertama yang di akhirnya dia akan mati ataupun tak bertemu kekasih dan sebagainya. Elakkan daripada baca buku-buku seperti itu, tapi carilah buku-buku yang memberi anda harapan. Itu yang saya boleh katakanlah. Alright. Betul. Sebenarnya saya pun selalu uh, memberitahu orang yang bertanya soalan yang sama pada saya, macam mana kita nak membaca, saya hilang mood membaca pada waktu PKP ni. Biasanya saya akan menyuruh dia membaca apa-apa yang berkaitan dengan isu sekarang ataupun apa yang berkaitan dengan hidup sekarang. So ada Sebenarnya yang nak Fili, jadi untuk menjawab soalan tadi tu pun, itu pun antara soalan yang saya selalu dapat. Macam mana nak dapatkan mood
ataupun kerajinan untuk membaca itu? Jawapan saya daripada dulu sampai sekarang tetap sama. Baca apa yang anda suka. Kalau anda suka membaca cerita cinta, bacalah novel-novel pop cinta yang ada dekat pasaran kita. Kalau anda suka membaca karya-karya tentang surreal ataupun karya-karya serial jenayah, crime thriller, baca. Terpulang, apa yang anda suka baca, teruskan. Sebab daripada kesukaan yang anda bina daripada buku pertama yang anda baca, contohnya anda mengambil komik Naruto sebab anda suka baca manga. Daripada situ, keterujaan dan kesukaan untuk membaca itu dia akan membina dan menjurus dan mengarah anda untuk membaca karya-karya lain pula. Jadi nasihat saya, kalau anda nak mulakan baca, baca apa yang anda suka. Itu saja. Carilah. Kalau anda seorang yang suka melabur saham ataupun kripto sebagainya dan minat anda lah tentang bacaan sekitar ekonomi, tentang saham dan sebagainya, bacalah artikel-artikel yang ada dekat internet ataupun majalah-majalah ekonomi seperti The Economist dan sebagainya. Baca. Medium itu tak kisah sama ada anda baca surat khabar atau anda pun baca sekadar tweet-tweet di akaun-akaun rasmi tentang ekonomi. Medium tu tak penting. The act itself, perbuatan itu yang penting, iaitu apa? Membaca. Baca apa yang anda suka. Itu saja. Dan percayalah, anda akan membentuk tabiat untuk suka membaca itu secara alami, secara natural ni dah akan datang pada diri anda. Satu lagi bro, yang saya selalu menekan atau saya rasa faktor yang penting untuk kita suka membaca tu adalah faktor ingin tahu. Saya rasa semangat ingin tahu tu apabila tinggi, orang yang macam mana malas pun dia akan membaca. Contoh kan, contoh isu yang paling terkini, paling terdekat dengan kita, bukan terdekat, terkini, isu Palestin dan Israel. So ramai orang yang mendapat perasaan ingin tahu pasal kenapa Israel tiba-tiba duduk sana, kenapa Palestin melawan, siapa Sheikh Hamad Yassin. So benda-benda macam ni yang memupuk sifat membaca tu. Saya nampak lah yang tak baca pun mereka ingin mengenali. Ada yang tak membaca tapi nak beli buku untuk anak-anak yang bertanya dengan mereka. Betul, So, saya setuju. Cakap tentang isu Palestin, sekarang saya memang tengah baca buku bukan fiction, surprisingly. Tapi sebab macam yang kira kata, sebab kita nak tahu, kita nak tambah info ataupun maklumat ataupun ilmu tentang isu semasa. Isu semasa ni adalah tentang Palestin. Saya tengah baca buku Against Our Better Judgment yang ditulis oleh Alison Ware. Buku ini adalah buku yang dicadangkan dan dikongsikan oleh Ustaz Hafizah Abdul Jamil dalam tweet beliau. Beliau ada mencadangkan beberapa judul buku yang mungkin boleh dibaca untuk tambahkan pengetahuan tentang isu Palestin Israel ini. Dan buku Against Our Better Judgment ini, dia menceritakan tentang bagaimana orang Yahudi yang merupakan kelompok minoriti di Amerika pada waktu itu berjaya melobi kedudukan mereka sehingga mereka menjadi orang yang berkuasa di sebalik bayang ataupun mereka berjaya memegang kepala-kepala para politician dan juga orang-orang kerajaan dalam Amerika, dan memang diceritakan secara terperinci. Dan buku Against Our Better Judgment ia bukannya buku konspirasi, tetapi ialah buku yang sangat terperinci di mana ada sumber-sumber daripada akhbar, daripada jurnal, daripada buku-buku akademik yang menceritakan secara kronologi daripada tahun 1870 sampailah ke 2000 lebih saat buku ini tulis, tentang bagaimana Amerika, Yahudi berjaya menempatkan diri mereka sebagai salah seorang pembuat polisi yang bias kepada orang Israel ataupun Zionis, dan akhirnya menyebabkan Amerika dalam apa jua situasi pun, tukarlah berapa ramai presiden pun, mereka tetap akan membuat polisi yang akan memenangkan Israel di akhirnya. Hanya beza pada nama, tapi dia punya pegangan itu tetap akan berpihak pada Israel. Menarik. Anda semua, saya sangat cadangkan untuk baca buku ini. Against Our Better Judgment, Alison Ware. Betul. Satu lagi, tapi ini menyimpang sedikit, tapi tak apa saya tambah. Satu lagi, Israel ni sebuah tempat atau lokasi untuk mereka, untuk pihak Amerika untuk menjaga kepentingan atau kekuasaan mereka di situ. Betul. So itulah. Saya nak tambah satu lagi pasal yang kalau pasal Israel dan Yahudi ni. Okay, dulu saya pernah baca satu buku psikologi bahawa
kekejaman yang mereka pernah pernah mengalami membuatkan mereka untuk mendapat survivability atau ketahanan, sifat ketahanan atau keinginan untuk hidup yang sangat tinggi, dan ini membuatkan mereka sangat berjaya dalam beberapa perniagaan atau pentadbiran dunia ataupun bisnes yang penting di dunia. Dan dari situ mereka ada uh, duit, kewangan dan juga kekuasaan, dan ketiga kepentingan. Contoh Mark Zuckerberg, dia menguasai maksudnya bukan dia direct menyokong Facebook, direct menyokong Israel, tetapi di situ mewujud sebuah tempat untuk dia lobby kepada kerajaan Israel dan Amerika. So itulah dia macam mana benda-benda ni wujud kan. So itulah. Saudari Iman, so saya dapat satu soalan dari Twitter Ya. dari Cik Hani Tiara. Soalan dia, persamaan saudari Iman dan saya adalah kami berdua minat membaca novel Oh, soalan genre tadi. Okay. thriller. So nak tanya, what is his favorite thriller book of all time? Banyak, sangat banyak. Sebab saya suka Kalau baca ranking fiction. lah bro, kalau ranking top 5. Like Top impromptu 5 top 5. Okay, sebelum tu saya nak bagi satu info juga. Saya memang seorang penggemar fiction, dan kalau kita spesifikkan lagi, saya seorang penggemar fiction fantasi, serial ataupun thriller, dan juga seram, horror. Ni memang tiga genre yang menjadi kegemaran saya dan memenuhi rak-rak buku saya dekat rumah. Okay, kalau nak cakap pasal seram ni, top 5 yang saya boleh katakan, yang pertama sekali karya penulis tempatan kita juga, iaitu Telaga. Saya baru je baca Telaga ni dalam bulan lepas kot. Dan karya ini ditulis oleh Khairi Muhammad rasanya. Kejap saya nak fact check dulu. Ya betul, Khairi Muhammad. Terbitan fiksi. Apa yang menjadikan saya suka Telaga ni ialah, satu, apabila saya membaca karya seram, yang pertama sekali saya cari ialah keseraman itu, yang menyebabkan saya akan meremang bulu roma, yang akan menyebabkan saya tak selesa untuk duduk, yang menyebabkan saya rasa paranoid kan, macam kiri kanan macam ada orang memerhati. Itu ciri-ciri utama yang saya cari dalam sebuah karya seram. Dan Telaga berjaya memenuhi kemahuan saya dalam karyanya. Telaga ni cerita setting dia dekat Kelantan pada tahun 1990 atau 80, saya lupa. Tapi settingnya di sebuah kampung Melayu Kelantan tahun 1990. Dan setting yang dibina itu sangatlah menepati psiki orang Melayu Kelantan kampung pada waktu itu, di mana ayah yang cengih, ibu yang tak berpelajar tinggi tapi sangat baik, sangat lemah lembut, yang menjaga anak dengan baik, dan ada keluarga Melayu normal. Dan cerita dia adalah tentang dekat telaga tu, dia ada penunggu yang mengganggu watak utama ni. Dan ceritanya dibina dengan sangat baik. Plot dia dibina dengan kemas, dan revelation ataupun dia punya twist dekat penghujung cerita tu dia mengejutkan. Dia memang menyebabkan saya macam tersentak lah, macam oh dahsyat Khairi Muhammad ni. Dan Khairi Muhammad memang antara penulis kegemaran saya selepas dia menulis novel pertama dia dengan fiksi, iaitu Kasyaf. Kasyaf ni pun antara novel, nak kata seram bukan seram, tapi dia novel serial thriller. Begitu. Itu pertama, Telaga, Khairi Muhammad, fiksi. Boleh beli je dekat fiksi nanti. Yang kedua ialah novel. Fiksi pun ada dalam hall kita, ruang kita. Tu ada perasan. So Nas fiksi. Nanti kalau Khairi Muhammad nak tulis lagi, korang terbitkan je. Memang aku yakin 100% Khairi Muhammad punya karya boleh dibaca. Tak payah nak cek-cek lagi dah. Kedua, novel Pandemonium. Pandemonium ni antara novel yang saya hypekan tahun lepas. Dan memang dekat Facebook waktu tu, sebab saya tak aktif di Twitter lagi waktu tu. Pandemonium ni tulisan siapa Kejap lagi ni, saya nak fact check dulu. Pandemonium, Pandemonium tulisan Daryl Gregory. Apa yang menyebabkan cerita ni best adalah sebab idea dia canggih. Dia cerita seram, dan cerita ni dalam universe atau semesta yang dibina dalam novel Pandemonium ialah, pada tahun 1950 di Amerika berlaku satu peristiwa yang menyebabkan akhirnya sejarah Amerika berubah. Dia macam alternate history lah. Di mana pada zaman sekarang kerasukan ataupun
kerasukan lah, saya cerita kerasukan menimpa setiap rakyat-rakyat Amerika ini adalah satu perkara yang normal, yang biasa, yang menjadi pemandangan harian bagi penduduk-penduduk ini. Dan setiap syaitan yang merasuk ni dia ada kategori dia masing-masing. Antaranya The Truth. The Truth ni dia akan cuma rasuk orang-orang yang suka menipu je. Lepas tu adalah cerita-cerita dia. Lepas tu ada The Captain. The Captain ni dia syaitan yang akan merasuk askar-askar yang tengah berperang di medan perang. Kemudian kita ada Little Angel. Little Angel ni dia akan merasuk kanak-kanak perempuan bawah 10 tahun dan dia akan membunuh pesakit-pesakit lain di hospital. Dan banyak lagi jenis-jenis syaitan yang merasuk orang Amerika dalam semesta yang dibina dalam novel Pandemonium itu. Dan apa yang menjadikan cerita dia menarik, dia canggih lah sebab dia berjaya menjadikan sebuah elemen seram itu sebagai sesuatu yang normal. Macam kita di Malaysia, terutama ini spesifik kepada masyarakat Muslim Malaysia, kami juga ada pengalaman ataupun naratif kerasukan ini di mana jin masuk badan manusia, kemudian dia beritahulah yang dia ni dihantar oleh orang sekian-sekian sebab dengki, sebab apa sebagainya, dan kemudian dia akan di-counter dengan ruqyah. Ruqyah ni macam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk membakar atau memanaskan makhluk yang sedang berada di dalam tubuh manusia yang dirasuk itu. Tapi dalam Pandemonium ini, mereka tak ada holy scripture yang digunakan untuk membunuh ataupun untuk menghalau syaitan-syaitan merasuk badan-badan manusia ini. Sebaliknya mereka hanya dibiarkan begitu saja. Itu yang menariknya. Sebab dalam kebanyakan cerita-cerita exorcism atau kadang-kadang exorcism barat, mereka akan ada dua elemen, iaitu orang yang dirasuk dan kemudian apa yang tiga elemen. Syaitan yang merasuk, orang yang dirasuk atau mangsa yang dirasuk, dan juga paderi yang datang daripada gereja dan dengan segala kit-kit gereja dia macam air suci, lepas tu bacaan-bacaan Bible, lepas tu ada cross tu kan, yang akan digunakan untuk melawan syaitan-syaitan merasuk ni. Tapi dalam Pandemonium tak ada benda tu sebab kerasukan dalam dunia Pandemonium dianggap sebagai satu benda yang biasa, dan itu antara idea canggih yang saya sangat sukalah dalam novel Pandemonium ini. Anda juga boleh cari. Panjang lebar nak ceritakan, baru 2. Okay, ada lagi 3 sebab kirim tak 5 kan. Apa lagi ya? Yang ketiga novel yang saya suka ialah Head Full of Ghosts, Paul Tremblay. Saya check balik di mana judul betul, The Head Full of Ghosts oleh Paul Tremblay. Apa yang menariknya pasal novel ni pula, dia pun cerita tentang kerasukan, tapi naratif kerasukan itu dia dibina melalui blog mangsa yang mangsa seorang wanita waktu zaman kecil dia ada menerima gangguan makhluk halus. Kemudian bila dia dah besar, beberapa tahun kemudian dia ceritakan kembali pengalaman dia tu dalam bentuk blog. Jadi kita akan mengikuti kisah hidup pengalaman seram ini bukan melalui naratif exposition ataupun naratif yang biasa kita baca novel, macam pada satu hari, pada hari Jumaat Abu bertemu dengan Ali, bla bla, bukan. Tapi dia melalui entry blog, dan itu yang menyebabkan novel ini menarik, A Head Full of Ghosts. Dan di akhirnya kita akan macam tertanya lah, okay, sebenarnya dia punya kerasukan ni sebab makhluk halus ke, ataupun sebab dia ada isu kesihatan mental ke. Jadi disebabkan ada satu garisan halus yang membezakan antara dunia supernatural, dunia seram dan juga dunia real. Itu yang menyebabkan perdebatan dalam A Head Full of Ghosts ni menarik. Okay, itu baru 3. Apa lagi 2? Tak apalah, saya terlupa. Tapi nanti kalau saya ingat, nanti saya akan beritahu. Nanti ingatkan ya, Kiri, untuk beritahu lagi dulu. Betul. Okay, kalau seram atau thriller macam ni kan, hari tu saya nampak seseorang tweet, saya dah lupa siapa. Dia ada satu nama Melayu untuk thriller. Seriau. Seriau, yes. Saya baru sebut ni. Naim ada tweet jadi. Oh yeah, okay. So apa pandangan saudara pada penulis tempatan Ramli Awang Mursyid dan juga Stephen King? Oh, okay. Satu dalam negara, satu luar negara. Saya tak pernah baca sebarang karya Stephen King lagi, walaupun saya baru membeli karya-karya Stephen King dalam jumlah yang sangat banyak daripada Abang Khairul hari tu. Tapi saya tak baca lagi sebab tak sempat dan belum sampai seru lagi untuk saya baca. Jadi saya tak boleh nak buat perbandingan antara Stephen King dengan Ramli Awang Mursyid. Tapi untuk membicarakan tentang Ramli Awang Mursyid, ya, Ram juga antara penulis tempatan kegemaran saya.
sebab karya serial beliau tulis tu engaging. Dia sangat uh, menarik perhatian pembaca untuk kekal berada dalam cerita sebab dia tak ada bahasa yang lewah, dia tak meleret dia punya plot dia, dan watak-watak dia cipta semuanya ada tugas dan peranan masing-masing. Jadi tak ada pembaziran watak dalam novel-novel Ram. Contohnya macam novel Mandatory ataupun Section 302, apa lagi Villa Villa Carmilla. Itu antara novel-novel Ram yang famous lah, yang cerita tentang yang genre dia ialah persilangan dan pertembungan antara serial, thriller dan juga seram, horror. Dia macam gabungan antara dua genre tu lah. Hmm. Okay. So, okay. Uh, Saudara Iman, untuk orang tanya soalan kan, kita kena approve requested ke atau they just can, sebab ni Oh, first time. rasanya macam orang akan request untuk jadi speaker. Nanti Okay. Siapa yang kiri kena macam allow the request. Nanti orang akan cakap lah. Rasanya lah. yang sesiapa yang nak tanya soalan kepada Iman boleh request, boleh send me request, saya terus approve lah. So boleh jadi speaker dan tanya kepada Iman. So kalau nak tanya apa-apa pun boleh. Kalau boleh pasal buku lah, of course. Uh, Kita punya sesi satu Saudara jam Iman, ni. Ya, ya. sorry, bro, saya nak tanya, tadi bro terangkan novel serial kan, so uh, boleh tak explain pasal tu? Hmm? Explain pasal novel serial ni macam mana? Mungkin ada orang yang Serial, tak faham. Ya. serial ke serial? Oh, serial, sorry. Oh, I thought I heard serial. Okay, okay. So serial, thriller lah, thriller. Oh, thriller, okay, okay. Right. Tak, so you nak masukkan karya surreal yang macam surreal apa? Ya, Macam tak, saya Murakami. terdengar serial, sorry, tak apa. So serial lah, thriller lah maknanya. Yes. Okay. Okay, so Oh, saya dah approve dua speakers. sekejap, nak explain Takdir apa dan thriller. Naim. Dia thriller ni, thriller ataupun terjemahan bahasa Melayu dia serial. Dia sebuah genre yang ada banyak sub-genre bawah dia. Dia ada psychological thriller, crime Yes. thriller, family thriller, mungkin kalau benda tu adalah satu ni, historical thriller. Dia macam basically apa-apa yang boleh digabungkan dengan thriller, jadilah sebuah subgenre. Thriller ni, serial ni dia sebuah perasaan yang memberi rasa tak senang duduk, rasa meremang bulu roma, rasa seperti selalu diperhatikan, uh, rasa tak selesa lah bila kita baca karya-karya tu. Dia rasa macam ada sesuatu yang sentiasa memandang kita dan menanti untuk berbuat sesuatu benda jahat ke atas kita. Kita akan rasa sempit je bila kita menonton ataupun baca karya-karya serial ni. Jadi itulah makna mudah karya-karya thriller ni bagi saya. Okay, Saudara Iman, so saya terbuka soalan dulu. Saudara Takib, boleh tanyalah. Saudara Takib. Sila Takib. Dia pun nak buka space tu. Hello, dengar ke? Ya, Dengar. dengar. Bro cakap kuat sikit. Ya, Ah, okay. okay, just nak tanya, Saudara Iman, pernah boleh kongsikan tak bacaan psychological horror? Dia ceritanya bukan mengenai hantu tau, cuma the way penulis sampaikan cerita tu, dia buatkan Di mana dia ada perasaan tu risau lah. garisan yang Terkeluar. Eh, Iman terkeluar ya. ya, kita tekan kot. Macam psychological horror yang sempat saya pernah baca macam Illusanity. Itu dia bukan seram hantu tau, seram psikologi je. Itu memang antara yang first time lah saya baca. Okay. Uh, Saudara Takib,
So tadi Iman tengah masuk. Okay, tadi saudara Iman ada bagi cadangan buku Psikopat Nirwaja yang keluaran Patriots. Dia macam psikopat, kita akan rasa takut dan memang ada elemen-elemen psikologi di belakangnya. Tapi tak apa, saya tunggu saudara Iman masuk. Oh, kalau saya sebenarnya dah baca pun Psikopat Nirwaja ni. Yes. Itu ya, tapi dia lebih kepada psychological thriller di mana pembunuh dan penyiasat kan. Jadi yang genre saya tanyakan tu psychological horror, macam boleh katakan agak rare lah nak jumpa psychological horror yang perasaan merinding tu bukan daripada hantu tapi mungkin cara pemikiran seseorang. Okay. Dengar. Okay. Sorry. Rasanya ada benda yang mengganggu ni. Soalan terakhir ni pasal psychological horror ni kan? Ya. Ya betul. Okay, untuk jawab soalan kau Yang tadi, pernah dibaca. novel ni, okay, ni apa yang aku faham psychological horror ni macam cerita yang kita tak pasti sama ada mangsa itu diganggu oleh entiti hantu yang betul ataupun dia sebenarnya mengalami isu kesihatan mental. Tapi antara novel yang boleh saya cadangkan ialah The Head Full of Ghosts tu. Itu memang psychological horror. Dia bila kita baca tu kita macam tertanya yang watak utama ni dia betul-betul diganggu setan ke atau dia sebenarnya sengaja berdrama untuk dapatkan perhatian keluarga dia ke macam mana. Kita menyebabkan kita tertanya sampailah ke pengakhiran novel tu pun kita still tak dapat jawapan yang tuntas, jawapan yang pasti. Memang penulis sengaja membiarkan persoalan itu tergantung. Satu lagi mungkin juga boleh baca Illusanity Adib Zaini. Itu pun ada bermain dalam daerah psikologi juga. Itu yang pertama yang saya baca lah. Memang power lah. Ya betul. Illusanity antara novel fiksi yang power juga. Memang mantap lah. Apa lagi Asrama pun boleh juga dikatakan bermain antara garisan halus tu antara real dan juga dunia sebenar dan juga dunia meta human lah, dunia hantu, dunia jin, syaitan apa semua ni. Banyak kadang-kadang fiksi yang seram yang bagus yang bila kita baca tu kita akan tak senang duduk. Saya mungkin tak dapat nak ingat ke semua judul-judul yang saya dah baca, tapi nanti lepas daripada sesi ni mungkin saya akan kongsikan dalam berbenang yang akan saya kongsikan dekat tweet saya nanti. Tapi thank you Takib. Okay, terima kasih juga. Okay, sekarang saudara Naim boleh tanya kepada jangan takut Hai Iman. Hai. Sihat Naim? Sihat. Apa ni nak tanya tadi ada sebab kau ada sebut pasal Ramli Awam Syekh. Okay. So soalan pertama, banyak ke buku Ram yang kau baca? Untuk banyak. Soalan susulan selepas ini. Kena jawab soalan ni dulu. Banyak. Okay. So basically aku membesar dengan Ramli Awam Syekh waktu aku sekolah rendah dan sekolah menengah. Okay, nice. Aku tak banyak, dalam 10 buah macam tu je. So soalan aku, adakah Ramli Awam Syekh dah sampai satu tahap tepu sebab novel dia semua? Betul. Yang itu aku setuju. Aku untuk jawab soalan Naim ni, saya perasan yang Ramli Awam Syekh dia mula stagnan. Dia dah tak pergi kepada, dia tak beyond the current level dia dalam novel apa Tapi memang untuk jawab soalan Naim, ya betul. Sebab memang penulis bila dia dah terlalu menulis banyak karya, dia memang sampai satu masa dia takkan mampu untuk mencabar diri dia untuk pergi ke next level lah. Dia memang akan tepu dan akan stagnan di tahap itu sahaja. Novel apa yang bila aku baca tu dah alamak, ni bukannya karya terbaik Ramli ni. Dia macam mengulang balik formula yang sama. Aku tak jumpa pembaharuan yang mengujakan dalam novel tu. Novel apa Novel Magis rasanya tahun 2013.
Oh, aku baca tu. Bukan Medis. Novel apa? Tapi ada satu judul tu memang bila aku baca aku macam kecewa sebab ini dah Ramli sekadar menulis untuk ini aku tak judge lah dia punya niat untuk menulis, tapi dia dah bukan lagi menulis untuk mencabar tahap kepenulisan atau kepengarangan dia. Dia dah menulis sekadar untuk tulis, mungkin sebab penerbit dia minta dia hantarlah satu karya untuk kami publish kan tahun ni. Dia pun hantarlah satu, itulah dia sekadar melepaskan batu tangga lah. Mungkin ni kedengaran agak kasar ataupun wish bapak berani cakap itu, tapi sebagai seorang pembaca itu apa yang aku rasa lah. Tak apa. Dia dalam Lepas daripada golongan itu kita memang je aku lah. dah tak beli dah karya-karya terbaru dia sebab aku rasa dia akan mengekalkan kekecewaan yang sama. Tapi kepada peminat-peminat Ramli Musyid, saya minta maaf sangat-sangat, tapi ini sekadar pandangan peribadi saya. Tapi kalau anda nak baca lah, saya tak judge pun sebab masing-masing baca berdasarkan cita rasa masing-masing kan. Setuju atau tak kalau aku kata kalau Ramli Musyid menukar genre dia, novel tu akan gagal. Contoh? Dia buat novel cinta sepenuhnya atau novel selain genre serial tadi. Mungkin ya. Tapi setakat yang aku baca, Ramli tak pernah lagi buat full blown romance novel. Sebab semuanya memang sama ada novel serial ataupun novel tentang jenayah. Cuma dalam novel tu adalah elemen-elemen cinta melibatkan watak-watak dalam tu. Cuma 100% novel cinta rasanya tak pernah ada lagi Ramli Musyid buat. Dia satu lagi penulis level macam RAM ni biasanya dia tak akan keluar dari dia Betul punya kelebihan dia tu. So biasanya dia akan fokus kepada, sebab mereka perlu fokus pada pembaca dia. So saya rasa dia tak akan keluar dari situ. Mungkin dia boleh masukkan cinta dalam horror dia, tapi atau mungkin sad ending pada mana-mana watak yang mencinta tu mungkin. Betul lah. Betul. Itu je Iman. Terima kasih. Okay, thank you Naim. Thank you Naim. Okay. So sekarang kita buka peluang untuk saudara Farouk. Uish, ni lagi seorang ni. Tak, dia dah lama kan, dah tunggu kan. Betul lah. Lama tak jumpa Faruk. Hai Iman, Assalamualaikum. Hai Faruk, sihat Sihat dah, lama dah tak sembang dengan kau. Ya tu. Tak apa nanti lah. UIA pun tak buka. Tu. Tahu aku nak tanya soalan ni, dia tak ada kaitan dengan apa yang kau cakap malam ni lah. Tapi sebab aku ingat one of our conversations kan, macam masa makan dekat Cafe Usman kat UIA, kau ada cakap yang dulu minat kau dulu dekat falsafah kan. Falsafah benda tipikal aktivis Islami semua yang baca-baca benda macam tu. And then kau punya minat tu shift towards fiction kan. So aku nak faham shift tu lah, ataupun kalau betul shift yang aku describe tu, kalau salah kau betulkan lah. Tapi aku nak faham shift kepada fiction macam totally, macam kau cakap memang kau baca fiction banyak sekarang ni. Okay, terjawab soalan Faruk tadi. Saya memang penggemar fiction daripada kecil. Daripada saya tahu membaca ABC, memang fiction adalah keutamaan pertama saya. Cuma pada fasa tahun 2014, 2015, 2016 macam tu, mungkin sebab waktu tu saya baru habis SPM, baru belasan tahun, anak muda yang panas darah dia kan, dan saya pula bertemu dengan senior-senior yang memang aktivis yang memang kuat dan aktif dalam perbahasan tentang falsafah, tentang sejarah, tentang pemikiran-pemikiran sebagainya. Jadi saya pun ikut terpengaruh lah dalam fasa itu, dan memang banyaklah buku-bukunya yang saya beli. Contohnya buku langka catatan Ahmad Wahid yang memang dah tak diterbitkan lagi pun. Ahmad Wahid ni adalah seorang wartawan yang revolusioner di Indonesia, dan kemudian beliau hilang secara tiba-tiba. Tak tahu sama dia dibunuh ke, ditangkap ke pada waktu Soekarno ke Soeharto, saya tak pasti. Tapi memang saya pernah melalui fasa saya bergulat dengan buku-buku falsafah sebagainya. Cuma orang kata as the time pass by, saya rasa yang dunia falsafah dan sebagainya bukan apa yang saya mahukan, bukan apa yang membuatkan saya happy ataupun puas dalam hidup saya. Jadi saya tinggalkanlah dan saya kembalilah pada fiction. Dan sepanjang fasa
minat falsafah yang Farouk katakan tadi, taklah bermakna saya terus tinggal 100% dunia pembacaan fiksyen. Saya baca je, cuma mungkin fokusnya atau masa yang dihabiskan tu lebih banyak dihabiskan kepada membaca karya-karya seperti itu. Tapi tak lama pun. Itu je. Jawab soalan lah Farouk. Jawab. Cuba curious lah. Macam kalau sekarang, Dia just dia macam di sebuah fasa lah, dan bila aku dah move on daripada fasa itu, aku pergilah kepada kepada landasan asal dia. Itulah dia macam ada divert sekejap, lepas tu aku patah balik masuk ke landasan asal. habis kira macam Jalan yang benar. okay, so kira macam divergence lagi lah yang kalau sekarang ni kan. Kau baca apa? Macam non-fiction. Aku tahu kau baca buku saham, investing semua kan. Itulah dia. Betul lah. Sekarang dah bila dah dewasa ni, kita dah kena fikir pasal pengurusan kewangan, pasal macam mana kita nak anak pinakkan lagi duit kita. Jadi memang itulah sekarang fasa yang aku tengah baca. Alright. Thanks. Terima kasih Farouk. Okay, so sekarang kita buka peluang untuk saudara Hasif. Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, hai. Assalamualaikum. Ustaz Ganu kita. Kau kan? Sihat Hasif? Okay, sihat. Alhamdulillah, sihat. Bukan Ustaz Sorry nak cakap. Okay, soalan dekat Iman. Yang pertama, macam mana kalau cara kita ni dah macam tepu membaca, so kita dia macam malas nak baca, cara yang dah dapatkan balik semangat nak baca tu. Itu yang pertama lah. Okay, itu yang kedua, macam sorry Iman cakap sebelum ni, memang peminat fiksyen tegak. Macam mana ada rasa nak tukar genre baca tu kepada non-fiction, dan nak pupuk minat untuk baca genre lain? Okay, so dulu soalan tu je. Terima kasih. Okay, untuk jawab soalan Hasif tadi, memang sebenarnya benda ni dah dibincangkan tadi waktu awal Twitter, tapi saya akan ulang balik. Kalau anda dah sampai pada satu fasa atau satu tempoh yang anda rasa malas nak baca buku, macam nak pandang buku pun dah muak, dah tak sanggup, tak apalah, letaklah buku ke tepi, tak ada masalah pun. Buatlah benda lain, tengok Netflix ke, tengok anime ke, pergi mengemas ke, pergi bercucuk tanam ke, buatlah apa-apa aktiviti untuk anda menjarakkan diri anda daripada buku untuk sementara waktu. Sebab memang itulah satu perasaan atau satu fasa yang normal bagi setiap manusia atas muka bumi ni. Kita memang sampai satu masa kita akan rasa muak dengan satu benda. Kita akan rasa muak dengan benda yang kita suka, dan benda tu tak pelik pun. Jangan risau, anda tak pelik. Jadi nasihat saya pertama, jarakkan diri anda daripada buku, daripada membaca, buat benda lain. Yang kedua, bila nak mulakan balik membaca tu, macam saya kata, cari buku-buku yang anda minat nak baca. Bukan buku, cari apa benda yang anda minat nak baca. Artikel ke, status Facebook ke, berbenang-benang tweet daripada tokoh-tokoh ilmuwan yang ada dekat kita punya Twitter ni ke, ataupun baca majalah ke, surat khabar kita pulang, asalkan anda baca. Dia baca apa? Baca apa yang dia suka. Kalau dia suka baca cinta-cinta je lah, manga-manga tentang romance, ataupun macam Fruit Basket kan, ataupun Makoto Shinkai punya karya yang memang banyak cerita pasal cinta-cinta remaja sebagainya, bacalah terpulang, tak kisah. Kalau anda suka baca sejarah, bacalah novel sejarah, sama ada tulisan karya tempatan ataupun luar, itu saja. Lepas tu yang kedua, macam mana nak cari daya tolak ataupun sebab untuk kita tukar daripada baca fiksyen kepada bukan fiksyen. Kalau macam dalam saya kongsikan tadi, yang soalan Farouk tadi, saya baca bukan fiksyen satu sebab ia berkaitan secara terus dengan fasa kehidupan saya. Waktu saya belasan tahun tu, saya bertemu dan aktif ikut program-program yang banyak dekat sekitar KL ni kan. Wacana itulah, diskusi itulah, seminar itu, ini sebagainya. Jadi fasa itu mempengaruhi saya untuk turut sama membaca karya-karya itu. Kemudian bila saya dah masuk usia dewasa ni, saya punya keutamaan saya dah berubah. Saya sekarang lebih nak cari bagaimana saya nak menguruskan kewangan saya, bagaimana saya nak dapat mencambahkan lagi pelaburan saya supaya saya dapat hidup senang waktu tua nanti. Jadi kalau macam mana nak ubah pembacaan kita daripada fiksyen pada bukan fiksyen, basically carilah apa benda yang terjadi dalam hidup anda sekarang. Contohnya macam sekarang kita tengah panas tentang isu-isu Palestin dan juga Israel. Mungkin boleh jadikan itu sebagai satu daya tolak atau sebab untuk anda mula membaca karya-karya tokoh-tokoh akademik yang membincangkan secara khusus
tentang ketegangan dan juga pertemuan antara Israel dan juga Yahudi. Tak kisahlah sama daripada sudut agama. Kalau dari sudut agama, kenapa kita menganggap isu Palestin ini sebagai isu akidah? Kenapa kita bukan sekadar menyokong Palestin dari sudut kemanusiaan, tapi juga daripada sudut agama. Adalah pandangan-pandangan alim ulama orang Islam yang membahas tentang itu. Kalaupun anda nak baca tentang dari sudut geopolitik, kenapa orang-orang Yahudi, Jewish memilih Palestin sebagai tapak untuk mereka menetap atau menghuni. Ada sebab-sebab dia. Bacalah, tak kisahlah. Jadi itu apa yang aku boleh jawab lah, Hasif. Okay. Thank you, Chun. Macam mana? Thank you. Satu lagi saya tambah lah, saudara Asif. Sebenarnya semua pembaca akan melalui dia macam curve. Semua daripada kita akan turun ke tahap kita tengok buku pun rasa macam muntah. Lepas tu kita akan ambil macam gap from buku. Kemudian kita akan sambung balik lah. Itu saya rasa lumrah pembaca buku. Okay. So sekarang sebelum saya ambil soalan takib yang terakhir, saya akan ambil soalan Yop Amirul. So boleh start bro. Okay, thank you. Ini lagi Ni first time lah aku Ini semua orang hebat yang tanya aku ni. Ayo, dengar sama kenalan ni first time kita interaksi secara langsung Ya, ini first time lah. Dan Okay, ini first time juga aku berinteraksi secara langsung dalam Biblo punya account. space. Oh tak, ni sebenarnya space pertama video ni. Oh, ya ke? Pertama. Kira istimewa lah. Aku Pilot sebenarnya episode. Aku minat Iman punya posting, tweet, buat sonok sebab dia banyak cerita tentang buku kan. Tapi aku besar dalam family sastra tau. Yeah. Bapak aku seorang penulis sastra. Amirul Fakir kan? Ya. Aku ada kumpulan puisi arwah ayah kau. Okay, thank you. Daripada kecil aku dihidangkan lah. Bukan dihidang. Macam bapak aku akan dekat rak je macam open tu anak-anak kan. So ada macam-macam genre lah. Daripada falsafah, sampailah agama, sampailah kita Arab, Jawi, sampailah kita sastra, buku-buku sastra kan. Tapi sebagai anak yang membesar, aku pun daripada kecil pergi acara sastra, baca sajak, buat sonok aku, teater kan. Aku tak tengok wayang kecil-kecil, aku pergi untuk teater dekat Ipoh kan? Ipoh tu dah memang kota scene art berat ni. Tapi aku ada satu masalah ialah aku tak boleh membaca buku fiksyen. Okay. Adik aku memang minat lah. Daripada kecil dia baca Osman Awang, buku-buku novel yang daripada yang bahasa-bahasa sampailah jago-jago kan. Macam Osman Awang, Osman Kelantan, Watsonot. Tapi aku tak boleh kan. Aku baca je aku akan lost karakter ni siapa. Kau jangan cerita yang plot twist cover dalam buku kan. Aku lagi pening lah. Sampai tengah-tengah buku aku rasa dalam hidup aku mungkin 2-3 novel je kot yang aku boleh habiskan. Tu pun bab-bab terakhir aku macam lantak kan. So macam mana lah untuk orang yang macam aku kan, yang suka baca buku non-fiction, yang baca buku-buku serius kan. Macam mana nak start dengan buku-buku macam ni? Sebab dulu ada satu guru aku lah. Guru sufi aku lah. Okay. Dia balik pada India. Dia writing skill dia sangat teruk lah. So sebab dia 12 tahun kot kat India. Kemudian dia balik, dia writing skill dia teruk. Sampai dia kata dia start menulis sebab dia nak tulis buku kitab dalam bahasa Melayu. Kemudian dia start baca novel. Dan dia kata novel banyak improve dia punya ni lah, terutama novel-novel sastra. Aku macam, yelah, aku rasa tulisan aku teruk. Mungkin kalau aku tulis paper untuk publish akademia mungkin lah. Sebab akademia straightforward kan. Tapi untuk baca pembacaan awam, aku rasa bahasa aku sangat teruk. Dan aku pun tak minat baca novel. Macam mana untuk orang macam aku, tips lah kan. Kita nak menuntut ilmu dengan orang otai-otai kan. Macam mana nak tanya otai-otai. Aku nak tanya otai-otai ni kan. Macam mana orang macam aku ni yang bosan, boring ni, nak start baca buku-buku yang fun sikit. Aku berdasarkan apa yang aku tengok lah dekat kau punya profil, aku difahamkan kau adalah pelajar IR kan, International Relationship kan? Betul? Aku dah grad. Okay, dah grad, okay. Sekarang ni aku dah jadi political analyst lah dekat satu think tank. Okay, jadi menggunakan fakta itu, mungkin kau boleh cari novel-novel atau karya-karya fiksyen, tak kisah sama dalam ataupun luar negara, yang menyentuh
dan tema utama dia lah tentang hubungan antarabangsa antara dua negara yang berceritakan tentang pertembungan politik dan sebagainya. Banyak sana karya-karya tu. Search je dekat Google contoh macam political novel ataupun novel-novel perang zaman-zaman dulu kan. Cuba baca daripada situ. Sebab nak tak nak kita memang kena akui memang wujud golongan yang dia ada 3 golongan. Satu golongan yang memang suka baca fiksyen dan memang bukan fiksyen dia memang tak akan baca, contoh macam aku. Lepas tu ada golongan bukan fiksyen dan buku fiksyen ni dia memang tak boleh sentuh macam kau. Ataupun ada satu lagi golongan yang dia hybrid, yang dia boleh baca fiksyen dan juga boleh baca bukan fiksyen. Itu memang satu fakta yang kita kena akui lah. Dan dari situ baru kita move on daripada persoalan seterusnya. Macam mana kita nak pastikan dua golongan pertama ni dia boleh silang pembacaan dia pula. Jadi macam aku cakap tadi, contoh macam aku kan, aku baca buku fiksyen dan aku tak baca buku-buku bukan fiksyen. Tapi aku juga adalah seorang mahasiswa undang-undang. Jadi memang nak tak nak memang aku akan terpaksa juga untuk membuka kitab-kitab thoughts ataupun equity ataupun constitutional law sebagainya. Sebab memang itu tanggungjawab yang aku terpaksa hadapi untuk habiskan pengajian kan. Jadi macam itulah. Kalau kau pula cuba cari novel-novel yang bersesuaian dengan minat kau terhadap isu-isu antarabangsa, isu-isu geopolitik, tentang pertembungan-pertembungan antara negara, banyak sebenarnya. Mungkin yang aku boleh cadangkan adalah novel The Poppy War kot. Aku tak baca lagi. Tapi The Poppy War ni cerita fiksyen tentang dinasti Cina. Jadi kita tahu dinasti Cina dia mempunyai sejarah yang sangat kaya dan sangat panjang. Dia juga antara dinasti yang lama di dunia ini. Jadi mungkin dia akan mampu memenuhi apa yang kau cari dalam dunia fiksyen ini. Cuma beza dia kalau bukan fiksyen, dia ayat-ayat yang baku, ayat-ayat yang tiada perasaan. Tapi fiksyen ni dia guna ayat-ayat yang ada jiwa, ada emosi, ada cerita. Jadi untuk dia memang akan ambil masa untuk tune kita punya diri tu. Tapi cubalah, itu je. Satu lagi kan, okay, kalau one thing untuk orang-orang yang macam aku kan, kadang-kadang kita orang tanya kan, okay, apa beza thrill kau baca fiction dengan kau tengok movie. Movie kau boleh habiskan dalam 2 jam, sejam setengah, sejam 40 minit. Fiction kau kena baca Lama. benda tu lama gila kan. Betul. Kau faham tak? Buku novel kau ataupun buku-buku non-fiction ni kau kena baca mungkin berapa hari kan. Apa benda yang uniknya dengan membaca berbanding kau tengok movie? Masa Iman hilang lagi kan. Keluar lagi. Lain buat betul. Lain buat tapi itulah dia belum masuk.
Okay. Kenapa bro? Apa jadi? Tak. It's okay. Tak maaf kepada semua pendengar, ini adalah masalah teknikal yang memang saya tak boleh nak elakkan. Oh, dah dapat hilang. Amirul tu pun dah hilang ya, Amirul. Oh, dah hilang So, basically itulah jawapan saya pada soalan Ayub tadi. Dia yalah, tak betul. Okay, untuk soalan yang terakhir dari saudara Takib. Oh, sudah. Okay, Yop dah masuk. Okey, tadi saudara Naim ada berkongsi lah pasal penulis Ramli Awang Mursyid betul. kan, yang dia terkenal dengan genre jenayah serial kan. Jadi tapi saya ada tahu juga yang Ramli Awang Mursyid ada karya-karya fantasi dia macam siri Sunan, apa lagi. Tapi yang paling terkenal siri Sunan Sunan lah. dia pun yang memang fantasi Jadi dia. oh ya. Lepas tu saudara Iman, ada tak boleh kongsi kepada pendengar semua karya-karya tempatan yang bertemakan fiction yang pernah dibaca? Fiction fantasi Ya, banyak betul. sangat. Antara yang saya boleh cadangkan ialah karya Puan Seri Rahayu. Saya tak pasti dia ada kat dalam space ni. Tapi Puan Seri Rahayu antara penulis fiction yang menjadi kegemaran saya, iaitu Puteri Naga Tiberius. Kemudian kita ada apa nama dia? Anak satu negara tu. Patria. Ahmad Patria Abdullah. Dia punya Ahmad Patria. Abang Pat. Karya-karya Kronika Nashan, Pemata Aurorias apa sebagainya. Itu pun antara fiction yang saya suka. Siapa lagi Kita juga ada, saya perasan ada penulis fiction, telefiksi. Kita ada Hasif kat sini. Hasif pun ada juga tulis fantasi, Hasif Ryan. Saya baru dah habis baca novel Kudeta Puspa. Boleh baca dia punya review dekat saya punya Twitter nanti. Pun penulis fiction yang penulis fantasi yang bagus. Saya nak cari siapa lagi dalam space ni. Kita pun ada siapa lagi cuba tak sebut satu nama. Saya ada pernah terbaca yang bukarya daripada Shahanim Ramli. Itu saya yang tu tak pernah baca lagi. Selalu juga nampak kau share dekat tweet kan, tapi tak pernah tergerak hati lagi nak baca. Tapi mungkin satu hari nanti aku akan beli juga. Mungkin boleh cuba. Sebab karya dia sama historical fiction / fantasi, macam tu lah. Ada lagi saya lupa. Persona, kawan saya Arif Zulkifli ada tulis Persona ni, dia macam Fullmetal Alchemist juga. Dia pasal perlawanan yang menggunakan simbol-simbol kimia, magic dan sebagainya. Itu pun menarik juga. Kita juga ada Psychic, Husna Rosli. Banyak dah penulis fiction fantasi yang bagus kat Malaysia ni yang anda kena baca dan anda kena beri peluang juga. Sebenarnya apa yang saya boleh katakan, karya-karya Malaysia dan juga luar negara, kita sebenarnya duduk sama rendah, diri sama tinggi je dengan karya luar. Tak ada beza pun sebenarnya. Bahkan mungkin ada beberapa karya yang melebihi kualiti karya-karya luar ni. Jadi segala sentimen ataupun paranoid atau rasa macam betul ke karya-karya penulis tempatan kita ni tak bagus? Jawapan saya, ya, sangat bagus. Anda sendiri kena buka hati dan beri peluang untuk baca. Kalau bukan kita yang nak menyokong karya-karya tempatan, siapa lagi kan? Itu saja. Okay, ni terima kasih saudara Takib. Ni soalan terakhir yang kalau nak sambung lah dari soalan tadi, saudara Yop, nanti kita akhirkan dengan soalan. Dia pun tak ada. Saudara Yop. Dia ada lagi tak? Hello. Saudara Yop Amirul. Tak ada sini, memang tak ada. Kita berteruskan kiri. Betul. So, saya rasa lebih dari sejam dan terima kasih kepada semua pendengar dan juga saudara Iman untuk sudi berkongsi malam ni dengan kita. So terima kasih. Ini pilot atau projek pertama kami untuk Twitter kan. So harap-harap lepas ni kita
boleh buat lebih banyak. Dan pada rancangan kami ni, kami berfokus untuk buat satu hari satu topik. So harap-harap jadilah benda ni. Besar sangat cerita tu. Biasalah dari dulu macam tu kan. Okay, thank you bro, thank you. Okay, thank Saya you. cuba terbaik lah bro. Okay. Terima kasih juga kepada semua pendengar yang sudi mendengar celoteh saya untuk episod pilot bersama Kiri. Apa buku yang anda baca tahun ni. Sebenarnya apa yang saya bayangkan saya kongsi, kemudian yang mendengar pun akan kongsi sama buku-buku yang mereka baca. Tapi tak apa, mungkin untuk episod kedua nanti kot kita boleh fokuskan pula untuk para pendengar pula yang kongsikan apa buku yang anda dah baca sepanjang 5 bulan tahun 2021 ni, ataupun buku yang anda baca minggu itu kan. Jadi tak apa, it's a good start lah Kiri. Terima kasih sebab jemput. Sure. No bro, itulah bro, kami pun berbangga sebab kamu bibliofile yang agak terkenal di negara kita kan. So tak apa, kita start dengan bro dulu, nanti tengok macam mana. Nanti harap-harap ada siri-siri yang seterusnya lah untuk projek atau topik yang lebih mendalam. Alright bro, thank you. Thank you so much. Terima kasih kepada semua yang mendengar, dan saya akan mengakhiri malam ni lah. Thank you so much. Terima kasih. Thank you. Jumpa lagi.